Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan olehnya. Saya mendoakan agar kita semua sihat sejahtera, diberi ketenangan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan norma baru di Malaysia. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan sahabat baginda seluruhnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Maksudnya, dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Kamu tidak akan dapat melihat kejadian yang dilakukan oleh Ar-Rahman, yakni Allah, sesuatu yang tidak munasabah atau tidak lengkap. Maka ulangilah pandanganmu. Adakah kamu melihat sebarang kecacatan dalam ciptaan tersebut? Allahyarham Dr. Hamka mentafsirkan firman ayat ini dengan mengatakan bahawa Allah telah menciptakan sesuatu dengan cukup sempurna, sama ada daripada aspek peranan dan tujuan antara satu sama lain. Keseimbangan ini dibuktikan menerusi penciptaan di cakrawala dan di bumi. Manusia pula berperanan menjaga dan mengawal keseimbangan daripada sebarang bentuk kemusnahan dan kerosakan. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, pada 16 September setiap tahun, Malaysia dan 197 buah negara parti kepada Protokol Montreal akan meraihkan Hari Ozon Sedunia 2021. Tema pada tahun ini ialah Montreal Protocol, Keeping Us, Our Food and Business Cool. Tuan-tuan sekalian, pertama saya berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran semua jemputan tuan-tuan dan puan-puan di majlis yang diadakan secara maya pada kali ini. Secara asasnya, Malaysia telah meratifikasi Convention Vienna bagi pelindungan lapisan ozon dan Protokol Montreal mengenai bahan pemusnah lapisan ozon pada 29 Ogos 1989. Pelbagai usaha dilakukan bagi memastikan kesejahteraan alam terus dapat dilestarikan. Aktiviti manusia seperti perindustrian, pertanian, pelombongan dan pengangkutan menyebabkan berbilion tan karbon dioksida dilepaskan ke atmosfera bumi. Secara langsung, ia telah mengakibatkan keragaman dan perubahan iklim dunia. Susulan itu, Malaysia juga telah meratifikasikan pindaan Kigali pada 21 Oktober 2020. Tujuannya adalah untuk mengurangkan penggunaan hidrofluorokarbon atau HFC. InsyaAllah, komitmen pelaksanaan pindaan Kigali dijangka dapat mengurangkan pelepasan 105 juta tan karbon dioksida setara, manakala suhu global pula dapat dikurangkan sebanyak 0.5 darjah Celsius pada tahun 2100. Sukacita untuk dikongsikan pelbagai kejayaan yang telah dicapai dan dikecapi oleh Malaysia dalam pelaksanaan Protokol Montreal ini. Antaranya ialah yang pertama, anugerah pengiktirafan kepada Malaysia sempena meratifikasi Convention Vienna dan Protokol Montreal pada 29 Ogos 1989 semasa mesyuarat parti yang ke-21. Yang kedua, anugerah daripada United Nations Environment Programme atau UNEP bagi sumbangan besar dalam melindungi lapisan ozon pada tahun 1997. Yang ketiga, sijil pengiktirafan Protokol Montreal mengenai usaha global Malaysia untuk melindungi lapisan ozon pada tahun 2007. Yang keempat, kita juga menerima anugerah kepimpinan dasar dan pelaksanaan daripada UNEP pada tahun 2017. Dan yang kelima, anugerah kelestarian alam sekitar Unit Ozon Kebangsaan daripada United Nations Malaysia pada tahun 2018. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan, antaranya menerusi pelan pengurusan penghapusan HCFC, HPMP secara berperingkat sehingga larangan mutlak pada tahun 2040. Sepanjang pelaksanaan HPMP peringkat pertama, iaitu bermula pada tahun 2012 hingga tahun 2016,
Malaysia berjaya mengurangkan penggunaan HCFC sebanyak 111.85 ODP, yang Ozone Depleting Potential, iaitu pengurangan sebanyak 19% berbanding sasaran awal hanya 10%. Kemudian pelaksanaan HPMP peringkat kedua bermula pada 2017 dan berakhir insya-Allah pada tahun 2022 nanti. Sebanyak 287.34 ODP tan atau sebanyak 55.7% berjaya dikurangkan sehingga tahun 2020 berbanding sasaran awal hanya 35%. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan pencapaian hingga setakat ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia telah mainkan peranan penting dalam menyelamatkan lapisan ozon. Kejayaan Malaysia adalah disebabkan oleh kombinasi pelaksanaan polisi, penguatkuasaan undang-undang dan kerjasama yang erat rentas agensi seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Boma dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, dan termasuk daripada pelbagai pihak, khususnya pihak-pihak industri. Sehubungan dengan itu, tabung dana pelbagai hala daripada agensi pelaksana seperti Bank Dunia, United Nations Development Program atau UNDP, United Nations Environment Program UNEP dan United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO turut mainkan peranan penting dalam menjayakan pelaksanaan protokol Montreal di Malaysia. Terima kasih banyak bagi pihak kerajaan kepada semua agensi yang telah menyumbang ke arah usaha ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, sempena sambutan Hari Ozon Sedunia 2021, saya dimaklumkan pihak United Nations Environment Program Asia and Pacific Official Office dan telah berjaya menganjurkan pertandingan dan sedang menganjurkan pertandingan seni lukis iaitu ASEAN Pacific Regional Ozone 2 Climate Arts atau Contest 2021-2022. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam dan mengenai protokol Montreal dan pindaan Kigali untuk menghapuskan penggunaan bahan penipis ozon dan pengurangan penggunaan HFC yang mempunyai potensi pemanasan global yang sangat tinggi. Sehubungan dengan itu, KASA ingin juga mengalu-alukan pernyataan rakyat Malaysia dalam pertandingan lukisan seni peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Juara kebangsaan pertandingan ini akan mewakili negara untuk bertanding di peringkat serantau Asia dan Pasifik insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan akan membantu pengusaha sektor bursa atau FOM dalam pelaksanaan projek penukaran teknologi pembuatan bursa dengan penggunaan bahan mesra ozon melalui bantuan tabung dana pelbagai hala di bawah protokol Montreal. Kerajaan juga akan memberikan latihan intensif pengendalian refrigeran kepada juru teknik penyelenggaraan alat penyejuk bekuan dan penyaman udara bagi mengelakkan pelepasan HCFC ke atmosfera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di peringkat mikro, rakyat Malaysia juga disarankan untuk membeli alat penghawa dingin dan peti sejuk yang mengutamakan elemen kecekapan tenaga bagi membantu mengurangkan impak pemanasan global. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya di kesempatan ini saya ingin merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih serta kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Demi kesejahteraan alam sekitar dan kehidupan generasi masa hadapan, marilah kita sama-sama meneruskan usaha melindungi lapisan ozon dan mengurangkan impak perubahan iklim melalui pelaksanaan protokol Montreal. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh sukacita merasmikan majlis sambutan Hari Ozon Sedunia tahun 2021, peringkat kebangsaan dan pertandingan seni lukis Asia Pacific Regional Ozone 2 Climate Art Contest 2021-2022. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.